ahoy, hoy, hoy, ahoy, hoy, hoy, ahoy. Walaupun Datuk Seri Anwar berhadapan dengan keadaan yang sangat getir untuk mentadbir negara ni, tapi dari segi pemerintahan 3 buah kerajaan. Kerajaan pertama, kerajaan Datuk Seri Anwar. Kedua, kerajaan Ismail Sabri. Dan yang ketiga, kerajaan Muhyiddin. Kita tengok zaman kegelapan Muhyiddin. Kita ambil contoh lah. Kita kena kaji satu persatu. Kita tengok dari segi kadar defisit. Apa maksud kadar defisit, tuan-tuan? Tiap tahun kita ada unjuran pendapatan. Kalau unjuran pendapatan kita lebih daripada unjuran perbelanjaan, maka belanjawan kita tu surplus. Kalau unjuran pendapatan kita 393.3 bilion dan kita punya unjuran perbelanjaan pun sama 393.3 bilion, maka ini dipanggil bajet berimbang. Maknanya tak defisit dan tak surplus. Biasanya belanjawan itu defisit. Apa maksud dia? Gaji 1,000, kita belanja 1,200. Maknanya 200 itulah kadar defisit. Jadi kalau nak dibandingkan kadar defisit, kadar yang belanja lebih daripada pendapatan, dari segi percentage lebih belanja daripada pendapatan, kalau dibandingkan zaman Datuk Seri Anwar, zaman Ismail Sabri dan zaman Muhyiddin Yassin, kita tengok zaman Muhyiddin, tuan-tuan, 2022 berapa kadar defisit kita? 6.5%. Kurang-kurang zaman Ismail Sabri okey sikit, 5.6%. Dan zaman Datuk Seri Anwar, kadar defisit kita telah turun dengan mendadak, tuan-tuan, 4.3%. Dan Datuk Seri Anwar pada tahun sebelum beliau dipecat daripada UMNO, kita lihat era beliau itu bajet kita surplus. Dan ini yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Kemudian dari segi belanja mengurus, kita tengok keborosan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dari segi belanja mengurus dia punya perbelanjaan mengurus dia 322.5 bilion ringgit. Belanja mengurus zaman Datuk Seri Ismail Sabri lebih kurang dalam 395.3 bilion. Lagi naik, tuan-tuan. Kemudian kita tengok juga dari segi kelebihan yang diberikan kepada sistem pendidikan negara. Zaman Datuk Seri Anwar lah yang paling banyak peruntukan diberikan kepada Kementerian Pendidikan, 58.7 bilion ringgit. Ismail Sabri baru 52.6 bilion dan zaman Muhyiddin baru 50.4 bilion. Dari segi kesihatan, walaupun kita tahu zaman Muhyiddin puaslah duit kementerian, duit kerajaan ini digunakan untuk beli vaksin dan sebagainya, tetapi jangan terkejut, tuan-tuan, di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ini peruntukan untuk kesihatan tuan-tuan ni paling tinggi, 41.2 bilion. Zaman Ismail Sabri baru 32.4 bilion. Zaman Muhyiddin, saudara, kesihatan baru 31.9 bilion. Ada yang mengatakan bahawa kita tak memberikan perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Dalam ucapan belanjawan Datuk Seri Anwar, beliau dengan jelas mengatakan bahawa disebabkan MA63 masih gagal dilaksanakan sepenuhnya, maka kali ini peruntukan untuk Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, sangat tinggi. Kalau zaman Muhyiddin baru 9.6, zaman Ismail Sabri 9.16 bilion, zaman Datuk Seri Anwar, tuan-tuan, peruntukan untuk Sabah dan Sarawak meningkat menjadi 12.4 bilion. Dari segi subsidi untuk rakyat, yang Syed Saddiq bising-bising sangat ni, tuan-tuan, saya nak beritahu, PM masih mengatakan bahawa subsidi untuk rakyat dijangka mencecah 81 bilion, tuan-tuan. Ismail Sabri baru bagi 77.7 bilion. Dan yang korang duk sembang lebat sangat pasal Midin ni, Midin baru bagi 28 bilion ringgit, saudara. Kalau nak banding dengan Datuk Seri Anwar ni, dah hampir 3 kali ganda, tuan-tuan. Dari segi bantuan tunai, ada yang dulu kita panggil BRIM, ada yang panggil STR dan macam-macam. Zaman Muhyiddin, semua orang kena kencing ni, saudara. Kita dapat cuma 6.5 bilion bantuan tunai terus kepada rakyat. Zaman Ismail Sabri, alhamdulillah, naik kepada 7.8 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar, tuan-tuan, dia memperuntukkan 10 bilion subsidi dan insentif petani dan nelayan paling tinggi. Datuk Seri Anwar bagi sampai 2.6 bilion ringgit untuk petani dan nelayan, saudara. Zaman Ismail Sabri baru 1.7. Sama juga dengan zaman Muhyiddin, 1.7. Peruntukan untuk perubahan rakyat 2.47 bilion berbanding Ismail Sabri 1.5. Muhyiddin bagi cuma 1.2 bilion. Peruntukan untuk hal ehwal Islam, yang korang kata bahawa Islam terancam zaman Datuk Seri Anwar ni, berapa peruntukan untuk hal ehwal Islam? 1.9 bilion. Ismail Sabri bagi 1.5, Muhyiddin bagi 1.4 bilion saja. Bantuan awal prasekolah, saudara, zaman Datuk Seri Anwar kita peruntukkan sebanyak 788 juta ringgit. Ismail Sabri bagi baru 450 juta, Muhyiddin bagi baru 328 juta ringgit. Bonus untuk penjawat awam. Ni yang banyak orang tanya, sebabkan kita masih lagi sedang mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Walaupun kita tahu banyak pejabat awam ni menyokong Perikatan Nasional, tapi saudara, Datuk Seri Anwar tidak pernah berdendam, tidak pernah menganaktirikan pejabat awam. Bonus untuk kaki tangan awam, tuan-tuan, RM2,000. Untuk pencen RM1,000. Ismail Sabri bagi setakat 700, tuan-tuan. Muhyiddin lagi sikit, RM600 saja. Pesara zaman Datuk Seri Anwar RM1,000, zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri baru RM300. Sumbangan guru takmil dan juga kafar, termasuklah imam dan bilal. Dulu zaman Mak dengan Muhyiddin baru RM500.
RM100 tuan-tuan. Nilai ambang Muflis pun tidak melebihi RM200,000 berbanding dengan zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri antara RM50 hingga RM100,000. Jadi sebenarnya banyak benda-benda yang positif di dalam belanjawan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau kita tengok secara positif. Tetapi kalau hati itu dah busuk tuan-tuan, hati itu dah hitam legam, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad dengki, apa pun yang kerajaan bagi, mereka tetap tidak akan berpuas hati. Mereka akan cari di mana kelemahan dan itu yang dia akan highlightkan. Dia tidak akan highlightkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Jadi parah, is keeping eye on them kalau benar apa dikata. Kami tak mahu Thomas and Friends versi kedua, atau tibah yang lain engkau lantik ketua. Daulat tuanku patih menurut perintah, walau apapun result ku terima dan ucaplah dia.